Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Jun 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Berita utama. Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas perlu mematuhi keputusan mahkamah dengan membayar tuntutan cukai jualan negeri SST berjumlah lebih 2.8 bilion ringgit kepada Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, keputusan mahkamah adalah berdasarkan kepada Perlembagaan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 serta Intergovernmental Community IGC report. Petronas has to comply with the court ruling. Number one, the court order, that Petronas must pay the SST tax, the sales tax. Based on the provision, based on our Malaysian Constitution, Federal Constitution, Malaysian Agreement 63 and IGC. So what happened is Petronas has to pay that SST, and I understand the federal government wants this issue to be settled. I mean, they don't have to appeal lah. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Ibu Pejabat PBB pada Jumaat, jelas Ketua Menteri Petronas hanya akan membayar cukai tersebut kepada Sarawak sebaik proses menarik balik rayuan mahkamah selesai. Katanya syarikat itu sedang dalam proses menarik balik rayuan berkenaan yang perlu mengambil masa mengikut prosedur mahkamah. No, once prosedur aja fulfill, then they pay. Ni ada prosedur apa? The court procedure, court proceeding. So you have to follow the court proceeding. Lekat ya, nyam bayar. Ni dapat bayar kita ya, no court gi masih na. Nyam kita kau dah. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri mendesak semua wakil rakyat parti PBB untuk membuat persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-12 PRN12 yang bila-bila masa boleh diadakan sebelum tempoh penggal Dewan Undangan Negeri DUN berakhir pada Mei tahun depan. Datuk Petinggi Abang Zohari yang juga Presiden PBB menggesa semua wakil rakyat parti itu untuk mula turun ke peringkat akar umbi. Saya telah meminta wakil rakyat kita, the party, to go down to the grassroots. As you know, I do not know when the election, but definitely everybody has to prepare for this election. And it depends very much on the situation kerana kita di dalam MCO and we are very much guided by the Election Commission macam mana kita jalankan election dalam keadaan yang sedemikian. Beliau bagaimanapun menegaskan tidak terburu-buru untuk membubarkan DUN kerana negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu, Ketua Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak dan petugas Barisan Hadapan yang membantu kerajaan negeri mengekang penularan wabak COVID-19. Kepatuhan rakyat Sarawak terutamanya semasa PKP yang dilaksanakan kerajaan juga menyumbang kepada penurunan kes di negeri ini. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak yang begitu berdisiplin hingga kita dapat menyelesaikan masalah COVID-19 dengan kepatuhan rakyat Sarawak kepada PKP, maka kita sedikit sebanyak dapat memutuskan jaringan COVID-19. Nombor dua, kita mengucap terima kasih kepada frontliners, pihak polis, pihak militeri, army, pihak NGO, lebih-lebih lagi Jabatan Kesihatan, bomba dan mereka yang terbabit di dalam frontliners. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak.
Dalam kenyataan media, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Jumaat, jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 556 kes. Sementara itu, seramai 9 person under investigation PUI baru dilaporkan dan 7 kes masih menunggu ujian makmal. Dalam kenyataan sama, JPBNS turut menyatakan bahawa guru-guru yang akan kembali bertugas di Sarawak perlu menjalani kuarantin serta memakai wristband selama 14 hari. Bagi guru-guru yang bertugas di bandar dikehendaki menjalani kuarantin sendiri stay home notice di kediaman masing-masing, manakala yang bertugas di kawasan pedalaman pula dikehendaki menjalani tempoh kuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh JPBNS. Saringan COVID-19 akan dibuat pada hari ke-10. Berikut pula, mulai Rabu ini 17 Jun 2020, sukan dan rekreasi dibenarkan dibuka. Untuk itu, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan berhubung dengan badan-badan sukan yang berkenaan untuk memaklumkan mengenai SOP secara lebih terperinci. Turut dibenarkan beroperasi pusat kecantikan atau beauty salon yang mana Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak akan memaklumkan kepada semua pengusaha salon kecantikan mengenai SOP yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, semua warga asing pemilik permit kerja dan visa yang sah termasuk peserta Malaysia My Second Home MM2H dibenarkan masuk ke Sarawak. Namun bagi mereka yang telah berada di Malaysia sebelum PKP bermula perlu memohon kebenaran melalui JPBN terlebih dahulu tanpa dikuarantin. Manakala bagi yang masuk ke Malaysia semasa PKP berkuat kuasa pula wajib dikuarantin 14 hari dengan tanggungan kos sendiri. Juga perlu memohon kebenaran melalui JPBN terlebih dahulu. Sekian bersama saya Kerzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebagai penutup buletin, ikuti tips menangani stres. Salam UKAS.